Kita solat maghrib ni dah ada tempat-tempat lain di dunia ni yang dah solat maghrib. Jadi Tuhan ni tak berhenti ke duk jawab Fatihah orang, tak buat kerja lain. Fikir tu fikir makhluk dia panggil. Fikir tu nak kena buang. Yang jadi isu ni jadi rumit ni, jadi payah ni kerana apa? Kerana ada orang pada zaman Imam Asy-Syafi'i dan sebelumnya dan selepasnya dan zaman kita sekarang ni pun ada orang, ada pihak, ada kelompok, ada kumpulan tertentu, dia cuba fikir Tuhan ni pada rangka ataupun pada persamaan dengan makhluk. Dia cuba fikir seperti itu. Dan akhirnya dia nak keluarkan Tuhan daripada persamaan dengan makhluk. Dia nak keluarkan Tuhan supaya tak sama dengan makhluk. Tapi dia dah, orang kata penafikan berapa banyak, dan dia telah buat teori-teori yang tak sepatutnya diwujudkan untuk cerita tentang Tuhan. Contoh, ada orang dia bahas, ada kelompok dia bahas, sehingga dia pergi kepada isu tak sabitnya melihat Tuhan di akhirat nanti. Kita tahu dalam perbahasan akidah ni, antara nikmat terbesar ahli syurga ialah dapat melihat Tuhan. Hadis yang sahih, Nabi cerita tentang bagaimana ahli syurga sedang menikmati nikmat syurga yang berbagai-bagai. Ada satu lagi yang belum dapat, iaitu melihat wajah Tuhan yang telah sekian lama diibadahi olehnya. Macam kita semua ni beribadah pada Tuhan. Dalam hadis tu Nabi kata, satu masa nanti di syurga, ahli syurga ni dia akan dapat tengok wajah Tuhan. Ila rabbihim nazirah. Dalam Quran sebut, kepada wajah Tuhannya mereka boleh tengok. Okay. Bila mana sampai pada part Tuhan nak zahirkan zat dia, Nabi sebut ahli-ahli syurga ni meninggalkan semua nikmat-nikmat yang sedang dikecapi kerana seronok melihat wajah Tuhan yang telah diibadahi sekian lama. Hadis tu Nabi sebut. Kemudian Nabi nak bagi sahabat faham. Nabi kata, antum satarawna rabbakum, kamu semua akan tengok Tuhan kamu, kama tarawul al-badr, seperti mana kamu melihat bulan purnama pada waktu malam. Dan kamu tidak akan berasak-asak, tak berebut-rebut nak tengok muka Tuhan tu. Kamu semua boleh dapat bahagian ataupun kapasiti tengok muka Tuhan tu, semua dapat. Okay. Hadis ni telah menjadi polemik, terutamanya bagi kelompok-kelompok yang disebutkan oleh sebahagian para ulama akidah ni. Nak kata sabit ke tak sabit tengok Tuhan ni. Ada kelompok kata sabit, sebab hadis tu jelas kata memang kita boleh tengok. Ada kelompok kata tak sabit. Sebab apa tak sabit? Okay. Sebab tak sabitnya ialah memandang itu memerlukan kepada arah. Kena ada satu pandangan lah. Macam tuan-tuan tengok saya, mata, bola mata semua ke sini. Dia tak, tuan-tuan pandang sana tak akan nampak saya di sana. Di sini saja akan nampak. Okay. Jadi dia kata yang jenis ada arah-arah ni bukan Tuhan. Ni bukan benda yang sesuai untuk letak kepada Tuhan. Okay. Yang saya kata rumit tu kerana ada orang fikir macam ni lah. Kerana ada orang fikir macam ni. Ataupun contoh lain. Dalam hadis Nabi kata, setiap orang yang membaca surah Al-Fatihah, maka Tuhan akan jawab. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, ni hadis kursi. Maka Tuhan kata, hamadani abdi, hamba-ku telah memujiku. Ada orang, ada kelompok, dia kata macam mana Tuhan nak jawab semua makhluk yang sedang membaca Al-Fatihah? Sebab bukan seorang baca Fatihah ni. Kita ni baru tadi sudah sembahyang maghrib tadi. Maghrib tadi baca, berapa orang dalam masjid ni yang Tuhan nak dengar satu tu, Tuhan nak jawab satu-satu tu. Ini baru maghrib sini. Belum pergi maghrib ke negeri lain ataupun tempat lain yang belum masuk maghrib lagi. Sebab kita kena tahu, orang salat ni dia setiap waktu orang salat, mengikut pada peredaran masa. Sebelum kita solat maghrib ni dah ada tempat-tempat lain di dunia ni yang dah solat maghrib. Jadi Tuhan ni tak berhenti ke duk jawab Fatihah orang, tak buat kerja lain. Fikir tu fikir makhluk dia panggil. Fikir tu nak kena buang. Fikir itulah yang nak kena buang. Sama juga isu bila mana orang kata
Tengok hadis Nabi, Nabi kata turunnya Tuhan ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir. Sekarang ni 1/3 malam di Malaysia belum berlaku lagi, tapi di negara lain dah berlaku. Jadi Tuhan ni turun di bumi mana? Turun di langit mana? Okey. Perbahasan tu, cakap tu yang tak nak. Sebab cakap-cakap ni ialah cakap-cakap yang kalau kita buka, kalau ada orang jom kita ngopi cakap bab ni, kopi habis kerana cakap bab ni. Saya boleh kata macam tu ya. Kopi habis, cari teh pun habis sebab tak jumpa jawapan. Last sekali. Sebab itu bukan kapasiti otak kita nak fikir. Saya nak sebut yang itulah. Cuma nak katanya apa yang dia sebut sini ialah ilzam, melazimi Tuhan dengan sifat itu tidak seperti mana kita melazimi pendengaran kita. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau baca buku ni tuan-tuan akan nampak berselerak sikit lah, dia macam berterabur sikit. Okay. Dia bagi contoh mendengarnya Tuhan lazim selayaknya bagi Tuhan. Tapi kalau mendengarnya makhluk, lazim mendengarnya makhluk, dia lain. Manusia dia mendengar menggunakan dua telinganya. Telinga dia pula tu ada struktur dia sendiri. Ada orang ada telinga tapi pekak, tak boleh buat apa. Orang beri salam, orang kata Assalamualaikum Pak, dia pun tanya, dia pun kata nak minyak kapak boleh? Dia tiada as-sami' untuk diri dia. Sami' dia tu tak ada. Okay. Untuk manusia, kita nak kata dia mendengar macam mana? Dia kena ada telinga. Telinga dia berfungsi. Cecair-cecair yang duduk dalam telinga dia ni semua seimbang. Tekanan udara dalam telinga dia okey, sehingga dia boleh jawab. Gelombang bunyi semua okey. Okey, orang ni kita kata dia boleh mendengar. Tapi untuk Tuhan, kita tak bahas macam tu. Sama jugalah dengan isu turunnya Tuhan ke langit dunia. Kita tak bahas macam mana turunnya kita daripada tangga ni nak turun ke tangga bawah. Tak sama. Sejauh sekali macam-macam mana kita nak bahas pun, dia memang kekal tak sama. Sebab tu pada zaman awal, iaitu pada zaman Nabi dan para sahabat, perbahasan ni tak ada. Sebab tak ada orang yang nak fikir macam tu. Tapi bila mana orang Islam dah berkembang luas sikit, dah pergi setapak ke negara bukan Arab. Saya selalu sebut benda ni. Rom, Parsi ni, kedua-dua negara ni dan juga tamadun-tamadun yang ada bersekeliling dengan Arab ni, mereka pun ada cerdik pandai, mereka pun waktu nak buat kerajaan, sibuk dah ada kerajaan ni, mereka ada benda-benda yang diorang bincang. Nak tunjuk diorang tu hebat. Jadi antara benda yang diorang bincang ialah bab ketuhanan. Tapi diorang tak ada titik noktah. Macam Islam, dia ada titik. Titik dia ialah stop. Jangan bahas lagi. Sebab bukan daripada kebolehan anda dah. Ni luar daripada bidang kita dah. Luar daripada kemampuan kita dah.